Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1581. Antara paparan utama. Cukuplah beri perhatian konten bodoh usahawan gila glamour. Biduk berlalu, kiambang bertaut. Agama masih ditunggang puak walaun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dengan kerjasama polis telah merakam percakapan usahawan kontroversi Datuk Seri Alif Shukri Kamar Zaman di Ibu Pejabat SKMM di Cyberjaya semalam. SKMM dalam kenyataan memaklumkan rakaman percakapan itu dibuat susulan aduan yang diterima pihaknya berhubung kandungan video teaser Hari Raya yang disifatkan sebagai biadab dan menghina Hari Kemuliaan Umat Islam yang dimuat naik usahawan kosmetik itu baru-baru ini. Klip video raya yang dimuat naik di platform media sosialnya dilihat sebagai kandungan yang bersifat jelik yang boleh melanggar peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Ini termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, Akta 588 yang melarang pembuatan dan penghantaran komunikasi yang antara lain bersifat jelik, lucah atau sumbang dengan niat untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain. Menurut SKMM, seperti yang dilaporkan bernama. Menurut SKMM, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 233 dan jika sabit kesalahan, individu boleh dihukum denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Setelah kertas siasatan siap, ia akan diserahkan kepada Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Menurut kenyataan itu, SKMM juga memaklumkan pegawai penyiasat telah menyita kad SIM dipercayai milik suspek serta satu unit telefon bimbit yang digunakan untuk memuat naik video berkenaan bagi membantu siasatan. Sebagai respons sosial, Pemuda Amanah memandang serius berhubung isu video klip lagu raya berkenaan yang menimbulkan suasana kurang senang dalam kalangan masyarakat yang rata-rata tidak bersetuju dengan penghasilan video yang mengandungi kandungan yang kurang sopan tersebut bagi dipertontonkan kepada khalayak umum. Ahmad Fadil Umar Aminul Huda, Exco Pemuda Amanah Nasional juga mengecam tindakan yang dikatakan sebagai gurauan itu kerana ia melampau dan tidak menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Kenyataan yang baru dibuat oleh Datuk Seri Alif Shukri itu menunjukkan bahawa beliau tidak peka dan memandang hal ini secara remeh dan tidak mempunyai kesedaran berkaitan sensitiviti umat Islam di Malaysia. Pemuda Amanah juga ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk memperkuatkan undang-undang yang berkaitan dengan pelindungan sensitiviti agama. Katanya dalam satu kenyataan media semalam. Kelihatannya, Alif Shukri yang pernah didakwa mengikut seksyen sama tidak pernah serik, malah masih lagi berani mengeluarkan video klip jijik sedemikian. Justru langkah undang-undang yang lebih tegas perlu dikuatkuasakan bagi memberi isyarat yang jelas kepada mana-mana individu bahawa pelanggaran sensitiviti agama akan diambil tindakan dengan serius. Juga mampu mendorong mereka untuk mengambil langkah yang proaktif dalam mencegah kejadian serupa di masa depan. Tambah Ahmad Fadli, kita digalakkan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dan menghormatinya sebagaimana menghormati tetamu. Selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Padanya ada suatu malam yang nilainya lebih berharga daripada 1000 malam. Hadis riwayat Ahmad Nasai dan Baihaqi. Justru Pemuda Amanah menyeru kepada semua umat Islam di Malaysia dengan hanya
tinggal beberapa hari lagi sebelum Ramadan meninggalkan kita untuk lebih fokus melipat gandakan ibadah dan bersama-sama menjaga keberkatan bulan barakah ini dari perkara-perkara yang negatif, katanya. Moga isu seperti ini dapat dijadikan sebagai iktibar buat kita semua. Usah ditonton, usah pedulikan pempengaruh dan personaliti yang suka membuat konten bodoh dan menghidangkan kepada masyarakat tanpa rasa bersalah. Malah, jika perlu, sebagai rakyat yang rasional dan menjaga sensitiviti, adalah wajar untuk figura-figura sebegini diboikot dan dipulau termasuk perniagaannya demi memberi pengajaran. Apa tidaknya ada di antara rakyat Malaysia yang mempersoalkan kenapa klip video sedemikian tidak dikategorikan sebagai menghina Islam sebagaimana tindakan yang dibuat terhadap pemilik perniagaan KK Supermart dalam isu stokin ada kalimah Allah. Cukuplah, berhentilah memberi perhatian kepada makhluk-makhluk sebegini. Adu domba dan dendam agama serta perkauman yang berterusan dicipta dalam masyarakat oleh pihak tidak bertanggungjawab tidak seharusnya dibiarkan terus berlaku. Kenapa mesti memperjudikan keharmonian dan kesejahteraan yang telah dibina sekian lama dengan emosi dan perangai lagak hero yang akhirnya membinasakan? Pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd, Datuk Seri Dr. Chai Kee Kan memohon ampun kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan umat Islam berkaitan insiden penjualan stokin tertera kalimah Allah. Permohonan maaf itu disahirkan dalam sesi menghadap Kee Kan kepada Sultan Ibrahim di Istana Negara Kuala Lumpur semalam. Sultan Ibrahim telah memberi perkenan untuk menerima Kee Kan menghadap dan menzahirkan permohonan ampun dan maaf tersebut di Istana Negara pada Rabu, kata kenyataan di Facebook Baginda. Sesi menghadap Seri Paduka Baginda berlangsung selama 15 minit di Istana Negara hari ini. Pada sesi menghadap itu, Chai memohon ampun dan maaf kepada Seri Paduka Baginda serta seluruh umat Islam berhubung isu penjualan stokin yang tertera kalimah Allah di beberapa cawangan kedai serbandeka itu, kata kenyataan itu. Sultan Ibrahim menitahkan semua pihak termasuk pihak KK Supermart agar lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual, khususnya barangan import bagi mengelakkan perkara sedemikian berulang. Baginda turut menekankan supaya tidak ada lagi mana-mana pihak mengambil kesempatan terhadap isu tersebut. Yang di-Pertuan Agong turut bertegas agar isu penjualan stokin tertera kalimah Allah dihentikan serta-merta. Semua pihak mesti lebih bertanggungjawab. Jangan pisang berbuah dua kali dan saya harap ini kali terakhir saya perlu menegaskan perkara ini. Sekali lagi, saya tegaskan jangan ada pihak yang mengambil kesempatan ke atas perkara ini termasuk menghasut rakyat. Saya tidak mahu perkara ini berlarutan, titah Baginda. Untuk rekod, pada 26 Mac lalu, Chai bersama isterinya Loh Siew Mui yang merupakan pengarah KK Supermart serta 3 lagi pengarah syarikat pembekal Zin Jian Chang Sdn Bhd didakwa Mahkamah Seksyen Shah Alam atas pertuduhan sengaja melukakan umat Islam ekoran isu penjualan stokin berkalimah Allah di kedai KK Supermart di Bandar Sanue, Negeri Selangor pada 13 Mac lalu. Rentetan isu tersebut, 3 kedai KK Supermart di Bidor, Perak, Kuantan, Pahang dan Kuching, Sarawak menjadi mangsa serangan bom petrol oleh individu tidak dikenali hingga mencetuskan ketegangan antara kaum di negara ini. Sehubungan itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Dr. Zulkifli Hassan semalam melancarkan kempen Kita Kawan bertujuan mengajak masyarakat mengetepikan perbezaan dan mengutamakan keharmonian di antara kaum di Malaysia. Menurut Dr. Zulkifli, kempen tersebut bagi memupuk semangat kebersamaan, perpaduan dan keharmonian menerusi dialog dan advokasi. Pelbagai pandangan dan idea daripada pelbagai pertubuhan didengar pihak kerajaan. Antara inisiatif yang akan dilaksanakan selepas ini adalah menganjurkan lebih banyak sesi dialog berkala selain segera menangani isu perpaduan yang timbul. Kita setuju teruskan dialog yang memupuk perpaduan dan juga adakan pertemuan berkala membincangkan isu semasa dan bagaimana tangani keadaan. Kita akan bawa perkara ini kepada pihak Kementerian Perpaduan dan Agama, pejabat menteri di JPM agar membawa naratif bersama supaya inisiatif ini bersifat kolektif dan bersama, katanya.
Antara peranan yang bakal diambil oleh dialog berkenaan adalah memupuk advokasi dalam isu-isu yang berlaku seperti isu token tertera kalimah Allah dan serangan terhadap beberapa premis KK Supermart. Biarkan pihak berkuasa menjalankan tugasan dan siasatan mereka. Ayo kita jalankan advokasi aspek kesedaran, kefahaman dan kerjasama dalam membawa naratif perpaduan. Sampai bila kita mahu hidup dalam kecurigaan dan akhirnya merugikan? Biduk sudah berlalu, justru kita biarkan kiambang kembali bertaut. Mengecewakan dan amat dikesali. Itu antara perkara yang paling sesuai untuk diungkapkan apabila bulan Ramadan yang menuju ke penghujungnya, fitnah semakin menjadi-jadi, direka dan dijaja demi kepentingan pihak tertentu dalam memperlihatkan kononnya kerajaan perpaduan anti-Islam dan Islam sudah terancam di bumi Malaysia. Terkini, Kementerian Komunikasi memaklumkan pihaknya mengesan satu hantaran mesej tersusun memburukkan kerajaan dengan mendakwa tiada pertandingan Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun ini. Menterinya Fahmi Fadzil berkata beliau telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk meneliti dan mengenal pasti mereka yang terbabit dengan operasi itu. Sejak semalam, kementerian ini telah mendapati ada siri mesej yang tersusun. Satu tindakan yang dimulakan beberapa pihak khususnya di platform sosial media Facebook yang membuat tuduhan dangkal dan jahat. Mereka menuduh tahun ini tidak ada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Mesej ini diulang dengan corak sedikit berbeza kalau nak dibandingkan dengan corak yang telah kita saksikan sebelum ini. Saya telah arahkan SKMM untuk meneliti, mengenal pasti semua yang terlibat dalam operasi ini dan kita akan ambil beberapa tindakan yang bersesuaian dan tegas memandangkan ada pihak-pihak tertentu yang cuba memesong fakta. Katanya ketika sidang media di Putrajaya semalam. Terdahulu, tular hantaran yang dibuat naik sejumlah pemilik media sosial yang mendakwa tiada Majlis Tilawah Al-Quran diadakan tahun ini. Ada juga hantaran yang mendakwa Malaysia tidak lagi menganjurkan pertandingan tilawah dan fokus kepada konsert. Susulan itu, laman Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memuat naik hantaran berhubung Majlis Tilawah Al-Quran dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan akan diadakan pada 23 hingga 28 Mei nanti di Kuantan, Pahang. Fahmi berkata dakwaan tersebut sebenarnya sangat mudah untuk disahkan, iaitu hanya dengan membuat carian di internet. Malah katanya lagi, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan telah mengeluarkan kenyataan bagi menafikannya. Sementara itu, Fahmi berkata ia akan bertemu dengan pemilik Facebook Meta berhubung perkara itu. Saya dapati ada beberapa pihak telah memasukkan komen ini dalam beberapa kumpulan di Facebook dan telah mencapai lebih 1,800 perkongsian. Isnin depan, saya, SKMM serta beberapa agensi lain akan mengadakan pertemuan dengan Meta dan kita akan bangkitkan bagaimana Meta telah diperalat dan diperguna untuk memesong fakta dan menyebar maklumat serta berita palsu. Sekiranya pihak Meta gagal untuk memberikan kerjasama, kita akan ada beberapa tindakan yang sedang dirangka yang akan kita ambil kemudian, katanya lagi. Untuk makluman semua, selain Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan diadakan pada 23 hingga 28 Mei, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa juga diadakan pada 5 hingga 12 Oktober nanti. Justru tuduhan menggunakan media sosial kononnya majlis itu tidak diadakan tahun ini adalah tidak benar. Malah beberapa tangkap layar yang mendakwa kononnya pertandingan tilawah Al-Quran tidak lagi dianjurkan pada tahun ini adalah satu fitnah dan berniat jahat. Pelik tapi benar, golongan yang kononnya sentiasa melalak dan meraung kononnya mereka adalah terpaling membela agama, kini sibuk mencipta naratif fitnah sejahat itu ketika umat Islam sedang mengejar Lailatul Qadar. Apa benda semua ini? Apa tujuan mereka? Terang lagi kan bersuluh, walaun akan sentiasa menggunakan agama dan perkauman sebagai senjata untuk menagih kuasa bagi mempengaruhi orang Melayu dengan pelbagai propaganda. Kononnya Islam terancam dan tiba masanya rakyat menukar kerajaan. Bukankah itu taktik lama yang digunakan mereka ketika menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan dalam langkah syaitan pada tahun 2020? Semua strategi mereka sudah berada dalam poket rakyat.
Justru, berhentilah memperbodohkan rakyat dengan fitnah berniat jahat seperti ini. Ia memalukan dan ingat rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala, Assalamualaikum dan salam sejahtera.